Persetujuan kerajaan berunding bagi pemberian 40% hasil Sabah disambut baik. Bagi saya keputusan ini hanyalah permulaan, yang penting adalah bagaimana ia dilaksanakan. Macam contoh, kerajaan negeri sebelum ini menganggarkan hak 40% itu boleh mencecah hampir RM20 bilion setahun. Harapan saya sekali lagi sebagai anak muda Sabah, hasil daripada rundingan ini dapat digunakan untuk membangunkan kapasiti pendidikan, kesihatan, infrastruktur luar bandar dan juga peluang pekerjaan di negeri Sabah, supaya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat dan bukan hanya dalam peringkat kerajaan sahaja. Peluang ini datang dengan tanggungjawab dan kita perlu pastikan tadbir urus yang baik dan supaya setiap hasil digunakan secara telus dan juga memberi manfaat kepada rakyat. Jadi saya berharap anak-anak muda di Sabah ni lebih cakna lah tentang hasil 40% ini. Jadi kita boleh sama-sama melihat tentang isu ini di masa akan datang. Beralih ke negeri di bawah Bayu, GRS lengkapkan senarai 55 calon. Laporannya langsung bersama Rabdin Robin. Teruskan, Nerun. Ya, sahih. Gabungan Rakyat Sabah GRS hari ini melengkapkan senarai 55 calon yang akan bertanding pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Sabah ke-17. Pengerusi GRS, Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengumumkan 4 lagi calon iaitu Dr. Bonaventure Boniface di Tamparuli, Rafi Robert Tawik di Bingkor, Samsia Usman di Kukusan dan Datuk Hassan Gani Pangeran Amir di Sebatik. Memang agak sukarlah kerana semua pun baik-baik, ada pengaruh, boleh menang dan sebagainya. Satu kawasan kita ada senarai yang dibagi, ada 2-3 orang. Tetapi kita kena pilih satu. Di sanalah masalah yang saya tanggung kerana semua pun kawan, semua pemimpin yang mempunyai potensi yang menang, tetapi kita kena pilih satu dan yang tidak terpilih mereka mesti kerjasama. Menurut Datuk Haji Ji, calon-calon GRS membawa latar belakang dan pengalaman pelbagai serta diyakini mampu menawan hati pengundi. Beliau mengajak penyokong GRS bersatu dan memastikan kemenangan gabungan itu bagi meneruskan agenda pembangunan di Sabah. Sebelum ini, Datuk Haji Ji mengumumkan 51 calon pertama yang menampilkan gabungan pemimpin berpengalaman dan 35% muka baharu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menggesa agar semangat kebersamaan antara pemimpin akar umbi dan rakyat terus diperkukuh dalam usaha membangunkan negeri. Saya menghargai bukan saja program yang mereka buat tetapi bakti yang telah disumbangkan oleh unit-unit PPM ini di tiap-tiap kawasan DUN di Tuaran. Nah, kita amat menghargai kerana mereka ini adalah pimpinan akar umbi yang menjadi penghubung di antara rakyat dan kerajaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Hari Sukan dan Hari Keluarga di Tuaran. Penganjuran program seumpama bukan sahaja memupuk gaya hidup sihat tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan serta kerjasama dalam kalangan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM. Menjelang Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Sabah ke-17, kesemua parti politik diminta berkempen secara profesional dan berhemah. Termasuk mengelak isu sensitif dan tidak menimbulkan provokasi atau sabotaj terhadap bahan kempen pihak lain. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun berkata, beberapa laporan polis telah diterima berkaitan kerosakan bahan kempen, namun tiada unsur vandalisme dikesan setakat ini. Ada sudah laporan yang kita terima berkaitan dengan kerusakan bendera-bendera yang mereka pasangkan. Tetapi sebagaimana kita sedia maklum bahawa keadaan cuaca sekarang ini pun tidak menentu, kadang-kadang angin kuat dan sebagainya, dan ini juga merupakan punca kepada beberapa kerusakan dalam terutama sekali bendera-bendera mereka ini. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah akan memastikan keselamatan dan kelancaran trafik pada hari penamaan calon Sabtu ini, disusuli pengundian awal pada 25 November dan hari pengundian 29 November 2025.
kami akan bersama dengan pihak PDRM dalam keperluan untuk memastikan kelicinan dan smooth traffic di lokasi-lokasi yang panas lah, terutama di kawasan penamaan calon dan juga di kawasan pengundian. Pastinya kami akan mengikut permohonan daripada pihak PDRM dan SPR dan akan sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan apabila diperlukan. Dato' Muhammad Haris berkata demikian kepada pemberita RTM di Ibu Pejabat JPJ Sabah. Beliau turut menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi mengelak kesesakan dan kemalangan. Muncul menjadi antara negeri teratas dalam pelaburan. 10.9 bilion ringgit pelaburan diluluskan dalam suku pertama tahun 2025 melepasi jumlah sepanjang tahun lalu. Ini membuktikan Sabah Maju Jaya SMJ bukan sekadar slogan, sebaliknya aspirasi yang menjadi kenyataan. Butirnya Nirona Newman dalam Aspirasi Bayu. Challenge is to create a new template dalam Sabah Maju Jaya yang cuba merintasi dua generasi. Maknanya apa yang kita buat asas itu untuk generasi masa kini dan kita boleh pas untuk generasi akan datang untuk pelestarian pembangunan itu. Dengan 467 inisiatif merentasi kementerian dan agensi, purata pelaksanaan SMJ 2021 hingga 2025 mencecah 94%, membuktikan komitmen kerajaan negeri menjayakan agenda pembangunan menyeluruh. Sejak 2020, negeri ini telah menarik 17.41 bilion ringgit pelaburan sektor pembuatan. Lebih 6,800 pekerjaan diwujudkan. Pelaburan dalam penyelarasan pula berpotensi mencipta hampir 33,000 peluang kerja baharu. Dalam tempoh 15 tahun dari sekarang ataupun target kita by 2040, kita mau menjadikan Sabah ini sebagai sebuah negeri perindustrian seperti Selangor, Johor, Sarawak, Penang, Kedah. Sektor pelancongan Sabah turut menunjukkan pemulihan luar biasa. Lebih 3.15 juta pelawat direkodkan pada tahun 2024. Rekod perbelanjaan pelancong mencecah 7.28 bilion ringgit, satu lonjakan penting pasca pandemik. 13 inisiatif baharu diperkenal untuk memperkasa generasi muda termasuk program bakti, budi dan tabung pendidikan negeri Sabah. Sejak 2021, hampir 247,000 pelajar menerima manfaat daripada bantuan pendidikan bernilai 141 juta ringgit, memastikan anak Sabah terus berpeluang belajar dan berjaya. Kita sejahterakan anak-anak kita supaya dia mendapat pendidikan yang berkualiti. Dia boleh balik rumah, kita ada dari Semenanjung boleh fly, ada special package. Pelbagai program menyeluruh turut diperkenal bagi membasmi miskin tegar. Antaranya, bantuan tunai RM300 sebulan di bawah program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur kepada 100,000 penerima dengan peruntukan RM358.5 juta. Tujuannya, memastikan ketua isi rumah miskin tegar tidak kembali tersenarai. Rumah Mesra SMJ pula telah memberi sinar baharu kepada rakyat. 3,802 unit siap dibina sejak 2022. Tahun ini, 3,000 lagi unit disasarkan, iaitu masing-masing 40 unit rumah bagi setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. SMJ telah meletakkan asas kukuh dengan peningkatan hasil negeri, lonjakan pelaburan dan rakyat yang semakin sejahtera.
Dengan hala tuju yang berfokus dan pencapaian kian menyerla, pelan pembangunan SMJ bukan sekadar perancangan atas kertas. Sebaliknya, satu usaha menyeluruh untuk membina kemajuan yang inklusif. Kini, tumpuan beralih kepada fasa terakhir menuju SMJ 2.0. Niruna Newman, RTM. Politik matang apabila Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk tidak merayu dalam isu tuntutan 40% hasil negeri Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Langkah itu dilihat sebagai pengiktirafan terhadap hak Sabah untuk membuka rundingan baharu yang lebih adil dan telus. Saya suka kalau jika ada satu proses audit dan satu pelaporan yang sangat jelas sebelum perundingan dibuat, agar perundingan itu lebih berpaksikan kepada fakta. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, moving forward selepas itu, kita harap kita ada satu sekretariat yang dilantik khas untuk memastikan perundingan ini dapat dimoderatkan ataupun dipengurusikan dengan lebih telus. Sabah juga disaran diberikan representasi yang lebih besar dalam jawatan kuasa rundingan bagi memastikan keputusan tidak hanya berpihak kepada persekutuan. Semakan semula, formula 40% ini dijangka meningkatkan autonomi fiskal Sabah, membolehkan negeri mempercepat projek pembangunan, menambah baik infrastruktur dan memperkukuh agenda seperti ekonomi biru di bawah Pelan Sabah Maju Jaya. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini, dan lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah kembali bersama dengan Sahih. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Redwin.